sesama manusia. Rasulullah SAW menyampaikan suatu pengajaran yang meliputi soal-soal bagaimana manusia itu di dalam hidupnya akan dapat menjadi hamba yang benar-benar beradab tinggi dengan Tuhannya, bersepakai dengan sifat kehambaannya, dan kemudiannya menjadi hamba yang meningkat dalam tingkatan-tingkatan iman, darajatul iman, wa manazil siddiqin, darjat-darjat dan pangkat-pangkat keimanan kepada yang setinggi-tingginya, sehingga dia menjadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diterang bagaimana menjaga adab kepada Allah. Ini juzuk penting dalam ajaran Nabi Muhammad. Sehingga bila sahabat berdoa dengan doa dan suara yang tinggi, Nabi menegur, kamu bukan berdoa kepada Tuhan yang peka. Hadza adabun, adab. Nabi ajar. Sehingga ada di kalangan sahabat yang mencela akan angin yang kuat, yang mencela waktu dan masa. Dia cela masa. Dia kata tak guna, ini waktu yang sial dan sebagainya. Nabi menegur, waktu itu adalah yang menciptanya Allah. Waktu itu adalah Allah dengan makna yang mencipta waktu. Adab. Nabi ajar adab-adab ini sehingga ada seorang sahabat di dalam berkuliah, dia mengatakan sekiranya yang maksudnya dia hubungkan, maksud dia sekiranya dikehendaki Allah. Saya tak berapa ingat maksudnya, tapi dia menghubungkan Allah dan Rasul. Kalau kita cakap dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, maka perkataan ini tidak beradab. Ditegur oleh Nabi. Nabi kata, bi'sal khatib anta. Lebih kurang maksud dia, iaitu seburuk-buruk orang yang berceramah dan berucap ialah engkau. Tidak menjaga adab di dalam berucap terhadap Tuhannya yang Maha Agung. Nabi SAW mengajar kepada manusia, kepada umat baginda, tentang cara dan juga tata susila dan akhlak seorang hamba kepada Allah. Nabi menerangkan keagungan Allah dan kebesarannya daripada nas Al-Quran dan hadis. Sehingga sahabat-sahabat itu penuh dadanya dengan kecintaan kepada Allah, kekaguman kepada Allah, dan menjaga dalam setiap tingkah laku dan langkah-langkah mereka agar tidak menyalahi adabnya kepada Allah dan kemudiannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tonggak asas dalam ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi tidak bertolak ansur kepada sahabat yang mengabaikan salat. Apatah lagi fardu, sembahyang fardu. Nabi tak bertolak ansur dengan sahabat yang mengabaikan salat berjamaah. Tidak bertolak ansur dengan sahabat yang tidak mengeluarkan zakat. Tidak bertolak ansur dengan sahabat yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diturunkan. Nabi tegas. Sebab apa? Nabi nak jaga supaya manusia ini mengerti, anta berjalan di muka bumi ini, wallahu yanzuru ilaik, Allah melihat kepadamu. Anta bercakap, wallahu yasma'u ilaik, dan Allah mendengar perkataan. Allah, Nabi kita SAW mendidik manusia agar menyedari akan kewujudan Allah itu dengan sebenar-benarnya, bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan mentadbir manusia dan melihat segala perbuatan manusia, sehingga sahabat-sahabat itu dipanggil sebagai golongan yang rabbaniyun,
golongan yang menisbahkan segala tindak tanduk mereka itu kepada perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab. Akan tetapi jadilah golongan rabbani dengan apa yang kamu pelajari dan kamu ajarkan di dalam kitab Allah. Jadi orang rabbani ini tak diajar oleh ahli politik di zaman kita. Ahli politik di zaman kita berfikir siang dan malam bagaimana nak menjaga keamanan negara. Bagaimana nak memastikan negara ini cukup daripada sumber-sumber kekayaannya. Dan bagaimana pula sumber yang cukup nak diagihkan kepada rakyat. Supaya rakyat menikmati kekayaan yang ada itu. Memikirkan bagaimana menjaga hubungan dengan negara-negara yang lain. Bangsa-bangsa yang lain. Memikirkan bagaimana untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang asas bagi rakyatnya itu semuanya telah mendapatnya secara yang saksama. Ini tugas pemimpin negara, ahli politik dengan kefahaman yang moden. Saya sebut Nabi kita SAW bukan ahli politik. Nabi kita SAW Nabiun Mursal, Nabi yang diutuskan. Oleh sebab itu, tunggak yang pertama, Nabi menegaskan soal-soal yang berkaitan tentang hubungan manusia dengan Allah. Nah, apabila kita ingin mengambil pengajaran daripada Nabi SAW sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang yang mentadbir negara, fala tansawna abadan an hadhil haqiqah. Jangan lupa sekali-sekali daripada hakikat ini, bahawa Nabi itu bukan ahli politik. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mengambil pengajaran baginda dari sudut yang menyentuh hablum minan nas, hubungan sesama manusia, fala tansawna abadan. Jangan sekali-kali lupa. Wala tajarra' ala zalik. Jangan memandai-mandai dan jangan berani-berani untuk mengabaikan penekanan Nabi dari sudut hablum minallah. Untuk mengabaikan penekanan Nabi dan pengajaran Nabi dari sudut adab-adab kehambaan yang disampaikan oleh Nabi sebagai Rasul yang diutus Allah. Fahadha huwal farqu bainana baina haula'i al-musyrikin. Ini beza kita dengan golongan musyrikin yang bila berbicara tentang soal politik dan tentang soal siasah, maka tidak ada dalam kotak pemikiran mereka langsung mengenai soal ketuhanan dan adab-adab kehambaan. Mengenai soal ibadah, mengenai soal tawajjuh wal iqbal ala Allah, mengenai soal az-zikru wal fikru, berfikir, berzikir tentang keagungan Allah Ta'ala, tak ada dalam kotak pemikiran mereka. Mereka tidak menjadi ikutan kita. Yang menjadi ikutan kita ialah Sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqtadu bihi, ikutlah baginda iqtidaan kamilan, dengan ikutan yang sempurna, dengan ikutan yang. Oleh itu, bila kita bercakap mengenai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pimpinan negara, maka langsung kita lihat di dalam nas Al-Quran dan hadis, kita akan dapati bagaimana indimaj, bergabungnya ajaran Nabi itu di dalam seluruh aspek kehidupan baginda, hatta di dalam siasah dan politik. Perkara yang perlu difahami oleh umat, supaya umat mengikuti jalan Nabi dengan lurus dan betul. Sallallahu alaihi wasallam. Saya petik ayat Al-Quran yang kita belajar di Kuliatul Duha pagi tadi di Baitul Qurra wal Fuqaha, di pondok kita di Melaka, dan tuan-tuan pun ada bagi derma kepada pondok kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas sumbangan-sumbangan yang diberikan, dan pondok ini alhamdulillah sehingga hari ini
berjalan dengan riayah daripada Allah dan inayah daripadanya. Alhamdulillah. Kita belajar pagi tadi ayat Quran yang menjelaskan tentang soal ini. Yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasy